Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah rahim dan kasih sayangnya, kita dapat meneruskan pada pagi ini pembacaan kitab Al-Farqul Azim Baina Tanzihi wa Tajsim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita iman yang diridainya, dan insya-Allah menjadi bekal untuk kita kehidupan akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hadha kalamun, kita baca daripada situ. Wa hadha kalamun fi ghayati ad-diqqati wal 'azamah. ومعناه أننا إذا عرفنا ثبوت صفة ما في الموجودات المحسوسة كالحركة والمحدودية مثلا. Ini adalah merupakan perkataan yang begitu halus dan agung. Maknanya ataupun maksudnya bahawasanya apabila kita mengetahui sesuatu sifat sabit, sesuatu sifat ada pada benda-benda wujud yang dapat dijangkau dengan panca indera, seperti bergerak dan berbatas. Wa nazarna fi nafsi mafhumil harakah. Kemudian kita merenung makna bergerak itu sendiri. Thumma dallatna al-barahin al-qat'iyyah ala anna al-harakata la budda an takuna hadithatan wa yastahil an takuna qadimatan. فإننا نعرف أن ما يتصف بالحركة من المحسوسات يجب أن يكون حادثا كذلك لاستحالة وجود الشيء من غير صفته، فتكون الصفة التي هي الحركة قد دلتنا على حدوث المتحرك. Ingat balik perkataan Al-Imam Al-Juwaini sebelum kita membahaskan syarahannya. Setelah kita ingat dan setelah tersemat dalam minda kita perkataan Al-Imam Al-Juwaini, maka sekiranya ada mana-mana sifat pada makhluk yang wujud
Dan apabila kita mengamati sifat tersebut, di sini Al-Imam Dr. Said Fauda memberi contoh al-harakah, bergerak. Antara perbahasan dalam ilmu kalam ialah memberi penjelasan dan definisi tentang apakah itu makna bergerak. Al-harakah, bergerak itu maksudnya apa? Maka dibahaskan, ditakrifkan apa makna bergerak. Kata Syekh Said Fauda, kemudian burhan-burhan yang qat'i telah menunjukkan kepada kita bahawasanya al-harakah, bergerak ataupun pergerakan. Al-harakah itu pergerakan. Pergerakan tidak dapat tidak bahawasanya dia adalah baharu. Pergerakan ini adalah benda yang berharu. Contohnya, sesuatu objek bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Walaupun pergerakan itu hanya 1 meter, hanya 2 meter, dalam ilmu kalam mendefinisikan bahawasanya pergerakan itu dia sentiasa yatajaddad, iaitu baharu. Kalau saya bergerak dari sini ke sini, daripada kiri ke kanan, pergerakan kanan adalah baharu. Yang sebelumnya ada pergerakan daripada kiri. Bahkan setiap pergerakan itu, perpindahan daripada satu ruang ke satu ruang yang lain adalah benda yang baharu. Kena sabitkan dulu, adakah pergerakan itu baharu ataupun bukan baharu. Selesai. Pergerakan adalah benda yang baharu. Wa yastahilu an takuna qadimatan, dan mustahil pergerakan adalah benda yang qadim. Pergerakan bukan perkara yang qadim, sebab perkara yang qadim adalah sesuatu yang tidak didahului oleh dia. Jatuh pula. Sesuatu yang qadim, kenapa ni? Sorry. Sesuatu yang baharu. Jadi pergerakan ini dia tidak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang qadim. Tak boleh. Sebab apa? Sebab sebelum sesuatu itu bergerak, dia diam. Sebelum sesuatu itu bergerak, dia diam. Maknanya dia telah didahului oleh tiada. Sebab itu ditulis di sini mustahil, bahawasanya pergerakan itu adalah qadim. Habis satu perkara. Cuba ikuti urutan penghujahannya. Daripada situlah kita boleh memahami hadis nuzul, hadis nuzulur Rabb, hadis nuzulur Rabb. Kemudian fa innana, maka sesungguhnya kita mengetahui bahawasanya sesuatu yang bersifat dengan bergerak dari perkara-perkara yang wujud, wajib bahawasanya baharu ia seperti yang demikian itu. Seperti yang demikian itu maksudnya seperti pergerakan. Ataupun kita terjemah lain, kita mengetahui bahawasanya sesuatu yang bersifat dengan bergerak dari kalangan
benda-benda yang wujud, yang dapat dijangkau dengan panca indera, wajib ataupun semestinya ia juga baharu seperti baharunya pergerakan. Sebab apa? Kerana mustahil wujudnya sesuatu tanpa sifatnya. Kerana mustahil wujudnya sesuatu tanpa sifatnya. Ini pun satu perkara yang lain. Suatu kaedah dalam hukum akal, sesuatu yang bersifat dengan benda yang baharu, maka yang bersifat itu juga baharu. Sesuatu yang bersifat dengan sesuatu yang baharu, maka sesuatu itu juga adalah baharu. Ini pun satu masalah kalamiah. Ataupun dalam bahasa yang lain ia dipanggil hululul hawadith. Iaitu apa dia? Ulama kalam membahaskan, adakah boleh sesuatu benda yang baharu datang pada zat Allah? Adakah boleh sesuatu yang baharu datang pada zat Allah? Hululul hawadith. Maka di sisi Ibn Taymiyah boleh. Boleh. Sesuatu yang baharu, Allah itu qadim, zatnya qadim, tetapi zat yang qadim boleh bersifat dengan sifat-sifat yang baru. Dan beliau berpandangan, beliau mengatakan tak ada pertembungan antara zat yang qadim dengan sifat yang baru. Boleh sahaja. Daripada situ beliau ingin mensabitkan tidak mustahil segi akal menisbahkan bergerak, menisbahkan berpindah kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Dr. Said Faudah membahaskan masalah ini, menulis sebuah kitab. Menulis sebuah kitab yang menjelaskan bahawasanya adalah mustahil hululul hawadis pada qadim. Dibahaskan ni masalah kalamiah ini. Jadi bila kita menggunakan hujah ini, bahawasanya mana boleh bahawasanya bergerak itu bersifat dengannya oleh Allah. Bergerak ini semua orang yang berakal kena kata dia adalah baharu. Tak boleh nak nafi. Bagaimana kita boleh nafi bahawasanya bergerak ini benda yang baru? Satu, dia ini baharu daripada segi sebelum bergerak diam. Kalau dia sentiasa bergerak pun, pergerakan dalam minit pertama bukanlah pergerakan yang pada minit kedua, pada minit ketiga, sentiasa baharu. Benda ini sentiasa baharu. Yang sebelum bukan yang sekarang, yang sekarang bukan yang akan datang. Itu yang dimaksudkan pergerakan itu adalah baharu. Pergerakan itu adalah baharu. Walaupun dia bergerak setempat, pergerakan saniyah, detik ataupun second yang sebelum ini bukanlah pergerakan second sekarang, bukanlah pergerakan second yang akan datang, ataupun 5 second yang berikutnya. Jadi itu mereka setuju. Tetapi bila dihujahkan bahawasanya ini menjadi dalil bahawasanya bergerak yang dinisbahkan dalam hadis itu bukanlah makna hakiki, maka Syekh Ibn Taymiyah menghujahkan, adalah hujah dia, bahawasanya bukanlah sesuatu yang bersifat dengan baharu itu dia juga akan baharu. Tak mustahil, boleh sahaja hawadith, benda-benda yang baharu, sifat-sifat yang baharu datang pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak berhujah
memang hujah ini kita taslim, kita terima. Tetapi mereka yang mengisbatkannya tidak terima. Jadi ketika berhujah kena selesaikan dulu kaedah aqliyah bahawasanya hululul hawadithi fi qadimin mustahil. Datangnya sifat-sifat yang baru pada zat yang qadim itu adalah mustahil. Lihat, listi'alati wujudi syai'i min ghairi sifatih. Kerana mustahil sesuatu itu wujud tanpa sifatnya. Sesuatu dia tidak boleh wujud tanpa sifatnya. Jadi kalaulah zat itu qadim dan pergerakan itu hadis, duduk sekali, maka dia mustahil. Dia mustahil. Jadi bila pergerakan itu baharu, maka zat yang pergerakan itu ada padanya juga adalah baharu. Fatakunu sifatu allati hiya al-harakatu qad dallatna ala huduthil mutaharrik. Maka sifat yang merupakan pergerakan telah menunjukkan, telah membuktikan kepada kita bahawa baharunya yang bergerak. Al-harakah al-mutaharrik. Bila al-harakah itu baharu, yang bersifat dengan harakah iaitu al-mutaharrik juga adalah baharu. Ini kaedah secara umum. Bila kaedah ini diaplikasikan pada zat Allah Subhanahu wa taala, fa idzan taqalna ba'da dzalika ila Allah, apabila kita berpindah selepas yang demikian itu, tu maksudnya selepas kita mengetahui baharunya bergerak dan mustahil bergerak itu adalah qadim. Yang kedua, yang ketiga, apabila kita mengetahui sesuatu yang bersifat dengan bergerak juga adalah baharu. Tengok urutan penghujahannya. Pertama, sabitkan pergerakan adalah baharu. Yang kedua, sabitkan mustahil pergerakan adalah qadim. Yang ketiga, kita sabitkan bahawasanya yang bersifat dengan bergerak adalah baharu juga. Seperti mana bergerak itu baharu, yang bersifat dengan bergerak juga baharu. Setelah kita faham tiga mukaddimah ini, dan kita mengaplikasikan pada memahami tentang zat Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksudkan dengan lana zalika. Ba'da zalika, kembali kepada apa? Selepas mengetahui baharunya pergerakan dan mustahil qadimnya ia, dan baharunya sesuatu yang bersifat dengan baharu. Wa qala lana ahadul musyabbihati inna Allah ta'ala yataharraku wa yantaqilu min mahallin ila akhara fa innana naqulu lahu alhamdulillah fa innana naqulu lahu inna Allah idza kana mutaharrikan fayalzamu an yakuna hadithan لأن الحركة التي أثبتناها في حق المحسوس هي التي قد دلتنا على حدوثه. فكذلك إذا أثبتت أنت أيها المجسم الحركة لله تعالى فيلزمك أن تثبت حدوث الله، لأن سبب الحدوث إنما هو الحركة وهي عينها التي تثبتها في حقه تعالى عما تقول. فإذا
idza dallatna sifatun 'ala al-huduthi fayasta'ilu an nuthbita nafsa tilka sifati lillahi ta'ala lima yalzamu min ithbatil huduthi lahu ta'ala wa hadha mustahilun fi haqqihi jalla sya'nuhu yarhamukallah. Cuba kita tengok di sini. Ini satu masalah ni. Nampak macam simple kan? Sebenarnya dia perbahasan dia lebih panjang daripada apa yang kita tengok di sini. Ditulis kitab khas untuk mengisbatkan mustahil hululul hawadith pada zat Allah. Ini secara ringkas sahaja penghujahannya. Maka dan telah berkata kepada kita seorang musyabbihah. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala bergerak dan berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain. Maka kita berkata kepadanya, kita jawab kepadanya, ataupun kita berkata kepada dia, sesungguhnya Allah sekiranya bergerak ia, maka lazim daripada bergeraknya ia, na'udzubillah, dia adalah baharu. Sebab apa? Sebab apa kami kata begitu? Kerana pergerakan yang kita isbatkan, kita telah isbatkannya pada sesuatu yang mahsus, yang dijangkau oleh panca indera. Dia itu sendiri, hiyallati, pergerakan itu sendiri telah menunjukkan kepada kita bahawasanya, telah menjadi dalil kepada kita terhadap baharunya mahsus. Hu itu kembali kepada mahsus. Pergerakan yang kita isbatkan pada benda yang mahsus, pergerakan itu sendiri menjadi dalil bahawasanya mahsus itu baharu. Bagaimana tu? Bagaimana pergerakan itu sendiri menjadi dalil mahsus itu baharu? Sebab apa? Bila pergerakan itu adalah baharu, secara pasti, tanpa khilaf, pergerakan adalah sesuatu yang baharu, maka wujudnya ia pada sesuatu yang wujud menunjukkan benda yang wujud bersama dengan pergerakan itu baharu. Macam contoh saiz, macam contoh warna, macam contoh apa? Macam contoh warna, macam buah pelam. Misalnya daripada warna hijau bertukar jadi warna kuning. Jadi hijau dan kuning dia adalah benda yang sifat arad. Sebelum adanya hijau ni tak ada langsung, itu jelas menunjukkan hijau tu baharu. Kemudian hijau tu hilang, bertukar jadi kuning. Hijau telah hilang, bertukar jadi kuning. Maka kuning baru, sebelum ni dia tak ada. Dan kuning pun akan binasa. Dan pelam yang datang kepadanya warna kuning, datang kepadanya warna hijau, maka pelam itu juga adalah baharu. Yang menunjukkan yang apa? Yang menunjukkan bahawasanya pelam itu baharu ialah kewujudan warna pada dirinya. Contohlah hujah yang masyhur, al-alamu mutaghayyirun, alam ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, setiap yang berubah-ubah itu baharu. Maka keluarlah natijah alam itu baharu.
Maka begitulah juga kamu menisbahkan bergerak pada zat Allah. Kalaulah dalam susunan hujahnya kamu telah mengatakan apa? Allah, na'udzubillah min zalik, bergerak. Kemudian kita bawa kaedah setiap yang bergerak itu baharu. Apa natijah yang akan keluar? Kemudian maka begitulah juga apabila kamu, wahai mujassim, mengisbatkan pergerakan bagi Allah, maka lazimlah daripadanya kamu mengisbatkan baharunya zat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Lianna sababal huduthi innama huwal harakah. Mengapa kita kata begitu? Kerana sebab baharunya ia adalah pergerakan. Dan pergerakan itu sendiri yang kamu mengisbatkannya pada zat Allah, yang tinggi ia daripada apa yang kamu kata. Sebab dikatakan baharunya ia kerana pergerakan. Dan pergerakan itu sendiri kamu telah isbatkan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok bagaimana penghujahan itu digunakan. Maka kalau begitu, apabila menunjukkan kepada kita satu sifat, jadi ini Syekh cuba relate-kan kita, kaitkan apa yang dinyatakan contoh ini dengan kaedah tadi itu yang Imam Al-Juwaini. Maka di sini dibawa balik. Maka kalau begitu, sekiranya sesuatu sifat menjadi dalil kepada kita, menjadi dalil kepada kita tentang baharu. Maksudnya apabila sesuatu sifat menjadi dalil baharunya sesuatu, bukan? Maka kalau begitu, kaedah umumnya akan berbunyi begini: apabila sesuatu sifat menunjukkan kepada kita baharunya ia, maka mustahil sifat tersebut kita mengisbatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa mustahil? Kerana lazim daripada mengisbatkan lima yalzamu. Saya fikirlah mungkin kita boleh tambah pada perkataan min tuhu, lima yalzamu minhu. Lima yalzamu minhu. Cuba dulu, la'alla sawab. Sekali lagi, maka kalau begitu, apabila kita dah faham keterangan tadi, sekiranya terdapat sesuatu sifat yang menunjukkan ia ataupun dia menjadi dalil kepada kita terhadap baharunya ia, maka mustahil kita boleh mengisbatkan sifat itu kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana lazim daripadanya, daripadanya itu kembali kepada isbatu nafsi tilka sifah. Lazim daripada kita mengisbatkan sifat tersebut kepada Allah, lazim daripadanya apa? Mengisbatkan baharu kepada Allah Ta'ala. Wa hadha mustahilun, dan ini adalah perkara yang mustahil pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Habis. Boleh faham tak setakat ni? Kemudian, wa hasilu madhhabi ahli sunnati anna Allah Ta'ala wahidun fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi min kulli al-wujuhi
wastaqarra al-ittifaqu ala anna kullama khatara bibalika fallahu bi khilafi dhalika. Kesimpulan mazhab Ahlus Sunnah adalah bahawasanya Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya daripada setiap sudut dan segi, dan telah tetaplah kesepakatan bahawasanya semua perkara yang terlintas di benak fikiranmu, maka Allah selain daripada itu. Itulah khulasah dan kesimpulan daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah pada yang kita belajar dalam sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, ataupun wahdaniyah, ataupun apa? Wahdaniyah. Adapun apa? Wahdaniyah maksudnya ketunggalannya. Esa ia pada zatnya, esa ia pada sifatnya, esa ia pada perbuatannya, maka ia merupakan akidah yang bersumber daripada firman Allah, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Wa qad qala al-imam Abul Ma'ali al-Juwaini. Tengok apa kata al-Imam al-Juwaini dalam kitabnya Al-Aqidatun Nizamiyah. Satu perkara lah saya nak terangkan. Antara modus operandi lah, cara sebahagian lah golongan Mujassimah untuk meruntuhkan akidah Asy'ariyah. Antara caranya yang dijadikan sebagai modus operandi, secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara terancang ataupun tidak terancang, maka apa yang akan dilakukan? Melakukan serangan kepada pribadi dan sosok tubuh. Maka akan dijelekkan tokoh yang membawa akidah tersebut. Apabila tokoh itu sudah dilakukan serangan pribadi, maka di situ dijadikan sebagai jambatan untuk meremehkan akidah yang dia perjuangkan. Contohlah, nama seperti Al-Imam Ar-Razi. Jadi Al-Imam Ar-Razi ini sebenarnya sebahagian Mujassimah menghukumnya kafir. Imam Ar-Razi yang kita baca tafsir dia pada bulan Ramadan, kan ada petik banyak sekali kita ambil faedah daripada tafsir Ar-Razi. Maka Imam Ar-Razi ini kafir. Imam Ar-Razi ini di sisi sebahagian Mujassimah adalah kafir. Kafir, jelas, sebut dengan soreh tentang kafirnya Al-Imam Ar-Razi. Sebab apa? Imam Ar-Razi ini antara tokoh yang mana beliau menulis kitab, menulis hujah dengan begitu kuat, menyanggah Mujassimah dengan hujah-hujah yang mantap. Maka dibawalah cerita pelbagai bahawasanya Imam Razi di akhir umurnya merasa menyesal dengan ilmu kalam ini. Jadi Imam Ar-Razi ada tulis satu kitab yang bertajuk Asasut Taqdis. Asasu At-Taqdis. Memang telah dibuat satu kitab yang lain pula oleh Syekh Ibn Taymiyah, Rad kitab Al-Imam Ar-Razi. Besar kitabnya. Jadi Imam Ar-Razi ini antara tokoh dalam Asy'ariyah yang mana sebahagian Mujassimah menganggapnya kafir. Sebab itu ingat balik kita pernah bagi tambih tentang tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Diremehkan oleh sebahagian orang, mengatakan di dalam tafsir ini semua benda ada melainkan tafsir. Dia sebenarnya poin sebenarnya ada masalah dengan Al-Imam Ar-Razi, kerana Imam Ar-Razi adalah seorang yang kuat dalam hujahnya,
dalam mempertahankan akidah yang benar ini. Kemudian antara yang termasuk juga adalah Al-Juwaini. Al-Juwaini. Jadi Al-Juwaini pun ada satu kisah yang disebar-sebarkan, sehingga ditulis balik. Jadi kita jangan terpengaruh. Jadi akan dibawa kisah bagaimana Al-Imam Al-Juwaini ditanya dalam satu majlis. Ditanya satu majlis tentang Allah ini di langit oleh satu orang, iaitu orang tu tanya, bila satu orang berdoa, dia punya fitrah dia terus angkat tangan dan tengok ke atas. Jadi bukankah itu menjadi dalil bahawasanya Allah itu di langit? Jadi bila soalan itu ditanya, riwayat tu katalah apa nama orang tu, maka dia kata hayyarani. Orang ini soalan dia telah menghairankan aku, sehingga seolah-olahnya Imam Juwaini terkesima dengan hujah itu, tak reti nak jawab. Sampai beliau menyalah-nyalahkan dirinya. Kisah ini suka disebarkan. Kisah ni disebarkan dengan begitu meluas, untuk menunjukkan. Jadi antara modus operandi mereka akan apa? Cuba bawa riwayat yang menggambarkan bahawasanya ulama ataupun tokoh-tokoh Asy'ariyah ini di akhir umurnya telah menyesal dan tarik balik, sehingga Imam Al-Juwaini ini yang mempunyai kekuatan hujah yang luar biasa, dengan soalan simple tu pun tak boleh jawab. Ketuk-ketuk kepalanya, hayyarani fulan, hayyarani fulan, si fulan telah menghairankan aku, sampai aku macam baru dengar dalil ni, tak boleh nak jawab. Ini itu, dan antara modus operandi itu berlaku kepada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, ma'ruf. Hayyarani Hamdani, Hayyarani Hamdani. Itu kisah tu. Jadi dalam bab menakalkan riwayat-riwayat yang tak ada ekor, tak ada kepala, maksudnya riwayat itu, kalau kita nak bentangkan riwayat itu atas apa? Atas disiplin ilmu hadis, tak terpakai. Tapi dalam bab ini, dalam bawa riwayat yang ada di pojok-pojok ini, tak kisah dah sabitan dia lemah ke, jumpa dekat mana ke, dibawa. Selalu dijadikan contoh untuk burukkan Al-Imam Al-Juwaini. Sama jugalah kisah bahawasanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahawasanya beliau ini telah melalui fasa, 3 fasa. Dan fasa terakhir adalah seperti yang mana diiktikadkan oleh Mujassimah. Maknanya fasa i'tizal, kemudian fasa kullab, dan yang ketiga kembali kepada fitrah. Jadi nampak tak modus operandi ni, macam mana kaedah dia? Kita tak payah dah, kita tak perlu nak apa, kita tak perlu nak bahas hujah panjang-panjang. Kita bagi terus kepada sosok, kepada zat yang bawa itu, yang paling bagus sekali, terus kepada pengasas, iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi bila ini dapat diruntuhkan, yang bawah ni pun runtuh. Maka cara penghujahannya, kita akan berhujah dengan cara disiplin riwayat. Sejauh mana riwayat yang kamu nisbahkan itu dan ini sabit, kamu kata kamu adalah orang yang ambil berat tentang riwayat. Jadi riwayat ni yang bersifat terlalu lemah, seperti mulukut sahaja, tak ada nilai pun untuk meruntuhkan suatu organisasi dengan satu riwayat yang dijumpai di pojok, ataupun perkara yang mana menerima tafsiran. Perkara sama juga Imam Ghazali, Ustaz Khairul Nizam pun share.
Jadi Imam Ghazali pun rujuk balik daripada ilmu kalam. Kemudian dibawalah kitab Al-Imam Al-Ghazali, Iljamu Awam an Ilmil Kalam, menutup mulut orang ramai daripada membicarakan ilmu kalam. Baca dulu, tajuk pun kita dah tahu apa maksud Al-Imam Al-Ghazali. Baca dulu dalam syarah. Baca dulu dalam syarah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali ni, kalau kita baca, kena baca semua. Memang Imam Al-Ghazali melancarkan kritikan kepada mutakallimin. Betul? Seperti mana beliau melancarkan kritikan kepada fuqaha. Imam Ghazali melancarkan kritikan, baca dalam Ihya Ulumuddin, fuqaha. Kalau kita baca Kitabul Ilm ni, khususnya fuqaha yang ajar fiqh ni, kita rasa macam tak nak mengajar fiqh lah. Ayat-ayatnya, perkataan-perkataannya, tetapi kena baca semua sekali dan kena faham maqam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau bercakap dari konteks mana, sudut mana yang beliau kritik. Bukan mutakallimin secara umum. Beliau bahkan mengkritik sebahagian orang yang ta'assub dengan Asy'ariyah. Boleh baca kitab beliau Faisalatut Tafriqah. Jadi kalau ibarat-ibarat kitab yang seperti itu, sukalah diambil. Ibarat-ibarat seperti itu suka diambil untuk meremehkan. Jadi untuk memahami tentang Al-Imam Al-Ghazali ni, yang sebahagian orang menisbahkan beliau ini telah zam ilmu kalam di akhirnya. Maknanya apabila beliau masuk pada arena tasawuf secara tenggelam, maka perkara ini semua telah dijawab. Ini semua ada kitab, risalah yang jawab semua poin-poin ni. Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari tentang Al-Ibanah Ma'ruf. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali, Dr. Saifuddin ada tulis. Jadi boleh tengok, search dalam Google tentang apa risalah-risalah, kitab-kitab, muhadarah-muhadarah Dr. Saifuddin, antaranya tentang apa? Al-Imam Al-Ghazali dengan ilmu kalam. Sampai nak kena tulis kitab. Sedangkan Imam Al-Ghazali ni sangat sinonim dengan ilmu kalam. Mereka kata ini zaman dulu, zaman sebelum dia insaf. Apabila beliau insaf, beliau sendiri melakukan serangan terhadap ilmu kalam. Maka baca risalah yang ditulis oleh Dr. Saifuddin berkaitan dengan perkara ini. Baca betul-betul. Baca betul-betul di maqam mana Al-Imam Al-Ghazali telah mengkritik mutakallimin. Dari sudut apa? Mengkritik sebahagian Asy'ariyah pada zaman beliau. Ya, memang ada. Jadi sebab itu kita selalu nyatakan, kita belajar ni tanpa ta'assub. Kalau geng kita salah, kita kritik. Walaupun geng kita tak kira. Yang penting belajar usul dan disiplinnya. Dan sekaligus ia membuktikan, yang saya selalu ulang, ia membuktikan benda ini bukan berjalan atas taklid dan ta'assub semata-mata. Dia berjalan di atas dasar mengataskan kebenaran. Okey, kita sambung. Jadi ingat tu poin tu, dan ingat apa yang saya bagi tambah tadi supaya kita cakna. Oh, poin yang sebegini berlaku. Jadi saya perlu mencari jawapannya daripada authority, daripada yang berkaliber tentang riwayat tersebut. Sesungguhnya telah berkata oleh Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, kata Al-Imam Al-Juwaini, manintahadha, barang siapa yang bangkit ia untuk mencari pentadbirnya. Jadi Imam Al-Juwaini kata satu orang hati dia, fitrah dia bangkit untuk nak cari pencipta dia yang tadbir, yang uruskan.
maka sekiranya cenderung ataupun tenang hatinya kepada sesuatu yang wujud, yang pemikirannya boleh sampai kepadanya, maka orang ini musyabbih. Ini kata Al-Imam Juwaini. Sebenarnya fitrah manusia ini mengakui adanya mudabbir. Kemudian dia mencari-cari ini. Contohlah, setelah dia mencari-cari, akal dia sampai kepada apa? Akal dia rasa tenang. Akal dia rasa tenang kepada sesuatu yang mana dia boleh gambarkan dalam otak dia, boleh tasawurkan. Yang sesuatu itulah yang merupakan Tuhan dia. Maka sebenarnya orang ini musyabbih, iaitu dia sebenarnya telah menyembah akal dia. Dia telah menyembah sangkaan dia. Dia telah menyembah apa yang ditasawurkan oleh waham dia. Wa ini tuma'anna ila nafyil mahad fahuwa mu'attil. Dan sekiranya tenang hatinya dengan menafikan secara mutlak, maka dia adalah mu'attil. Dan sekiranya meyakini ia dengan sesuatu yang wujud dan mengaku ia dengan kelemahan, dan sekiranya meyakini ia, maksudnya sekiranya dia memutuskan secara yakin sesuatu yang wujud itu sebagai Tuhan, dan mengaku dia bahawasanya dia lemah daripada menjangkau hakikatnya, maka orang inilah muwahhid. Fanzur fi hadzal kalamil azim wattakhidhu qa'idatan li nafsika fa innahu bimanzilati at-tafsiri liqaulihi ta'ala laisa kamithlihi syai'. Kata Al-Imam, kata Dr. Said Fordah ketika mengulas perkataan Al-Imam Al-Juwaini, renunglah perkataan ini, perkataan yang agung ini, dan jadikanlah ia kaedah untuk dirimu. Perkataan ini seumpama tafsir bagi firman Allah, laisa kamithlihi syai'. Habis satu tajuk. Kita masuk lagi. Ziyadatu bayanin li aqidatil Islam. Ini adalah penjelasan, tambahan penjelasan bagi akidah Islam. Sambung. Nabda'u huna bi dhikri ba'dhin nususi minal Qur'ani wa thunnati, thumma nusanni binaqli qawli ba'dhil ulama liyatma'inna qalbu man yataraddadu. فإن الإنسان إذا رأى قول أهل العلم اطمأن ولا يجوز أن يقول عامة الناس نحن رجال وهم رجال فنجتهد كما اجتهدوا لأننا نقول هم اجتهدوا ليس لأنهم رجال فإن النساء يجوز لهن الاجتهاد بل فعلوا ذلك لأنهم علماء بمعنى أن للاجتهاد شروطا لا يستطيع أي أحد تحصيلها أو إذا استطاع فبعد جهد ومشقة عظيمين. وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى أهل الذكر إن كنا لا نعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ini adalah tambahan penjelasan bagi akidah Islam. Kita mulakan di sini dengan menyebut sebahagian nas daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian seterusnya kita akan menakalkan perkataan sebahagian ulama. Ada satu bentuk hujah. Ini pun satu perkara yang perlu diambil cakna oleh asatizah. Apa dia punya tajuk dia? Tajdidul khitab lisyababil muslimin.
Ini faedah ni saya ambil daripada Dr. Hamzah Al-Bakri. Bagus, boleh dengar Dr. Hamzah Al-Bakri berkaitan dengan ilmu akidah. Tapi satu perkara yang beliau angkat sangat menarik. Mereka yang mengajar ilmu kalam kena faham peranan ilmu kalam sebagai wasilah untuk menjaga akidah, menyampaikan akidah, mempertahankan akidah. Maknanya yang penting benda itu ada dalam hati masyarakat. Kalaulah ada jalan lain untuk memasukkan akidah tersebut, tak semestinya guna ilmu kalam. Tak semestinya. Tak semestinya menggunakan burhan. Kalau dalam istilah ilmu mantik, hujah yang konkret ni dipanggil burhan. Hujah tu konkret, burhan. Sebab itu dalam ilmu mantik, kalau kat belakang tu kita belajar tentang jenis-jenis hujah. Ada hujah namanya burhan. Ada hujah namanya mughalatah. Ada hujah namanya safsataiyah. Safsatah. Ada hujah namanya khatabiyah, ataupun diterjemahkan dengan retorik. Dia tak semestinya kita nak deliver, yang kita nak deliver, nak sampaikan kepada awam ni adalah maksud tu akidah. Jadi bila asatizah ni dia kena faham, dia kena tajdid penyampaian dia, bukan ilmu tu. Maksud sebenar tu sampaikan akidah, itu poin dia. Sebab itu sahabat tak perlu ilmu kalam. Sahabat tak perlu ilmu kalam. Dan kita pun sebut bahawasanya ilmu kalam ini adalah sesuatu yang telah diwujudkan. Sehingga Imam Nawawi misalnya menakalkan bid'ah yang berlaku adalah nazmul mutakallimin. Itu kan Imam Nawawi bagi contoh, ataupun Abdul Salam Sultanul Ulama, Izzuddin bin Abdul Salam, itu kan dijadikan contoh nazmul mutakallimin. Mutakallimin telah menyusun hujah-hujah untuk menjaga akidah. Jadi ini banyak celahu. Yang pentingnya sampaikan. Kalaulah dengan urutan-urutan yang berbelit-belit, bukan semua orang boleh hadam. Bukan semua orang boleh hadam. Yang penting itu sampai, walaupun dengan jalan penyampaian cara retorik dan bukan dengan cara burhan hujah itu. Walaupun bukan dengan jalan burhan. Maksudnya kita bawa kaedah pertama, kaedah kedua, kaedah ketiga, ta'rif itu, ta'rif ini. Bukan semuanya memberi manfaat kepada pendengar, bukan. Bukan semua. Sebab itu kena faham wasilah, kena faham maksud. Sehingga kita memfatwakan pula siapa yang tidak mempelajari akidah dengan jalan hujah macam ni, dia tak Islam. Mana boleh. Yang penting iktikad dia sahih. Kadang-kadang orang kampung ini iktikad dia ni lagi selamat daripada orang yang belajar. Sebab dia ini tak banyak fikir, dia terima je. Jadi yang deliver, yang menerima akidah itu dan diri dia, sifat dia yang bersifat savage. Yang banyak melingkari syubhat ni orang belajar, academician. Ulama Mu'tazilah ni, ulama. Mana ada orang awam jadi Mu'tazilah? Ulama lah jadi Mu'tazilah. Sebab apa? Dia ini ada kaedah-kaedah yang dia terbejat dengan kaedah tersebut, tak boleh keluar. Dia rasa hujah dia itu betul, macam yang dia fikir. Maka terjerumuslah dia dalam i'tizal. Maka kata Dr. Hamzah Al-Bakri,
kita bercakap ni, ketika kita nak sampaikan akidah, kalaulah memadai dengan jalan apa? Dengan jalan kita takutkan dia. Kalaulah dengan jalan kita takutkan dia. Contohnya dia tanya tentang orang ni, maksudnya kalau kita sebut satu perkataan, dia dah cukup dah. Dia akan hindarkan diri. Kita kata apa? Kita kata tak boleh ni, perkataan ni kufur ni, perkataan ni tak betul. Ada orang kita cakap macam tu, dia dah takut dah, dia tinggalkan etika macam tu, maka sudah cukup. Sudah cukup, sampaikan kepada dia. Dan ada pula orang yang mana untuk kita nak taksiskan, nak tarsihkan, untuk kita ingin mentarsihkan sesuatu akidah, maka memadai kita nakalkan perkataan tokoh. Kita nakalkan perkataan tokoh. Kita sebutlah nama tokoh yang dia kagumi. Kita kata tokoh ni kata benda ni tak betul. Kita angkat nama tu. Kalau daripada segi kaedah hujah lah, memanglah sesuatu itu kita tak tengok pada siapa yang cakap, kita tengok pada benda yang dia sampaikan. Jadi ada setengah asatizah yang terlalu teknikal. Kita kena berpijak di alam realiti. Itu dipanggil orang teknikal. Dia duk belajar mantik banyak sangat. Baguslah belajar mantik, dan saya pun sarankan. Tetapi penyampaian dia tidak berpijak alam nyata. Kamu tak boleh samakan awam dengan ahli akademik. Kena cakap berpijak pada akidah, berpijak pada realiti. Ada setengah keadaan yang mana walaupun daripada segi hujah, burhan, orang tu boleh je akan tiau istilahnya. Boleh je dia kata apalah berhujah, pakai petik nama orang, petik perkataan dia. Dia meremehkan bentuk hujah khitabiyah, dia panggil khitabiyah. Kita kata maksud kita sama, untuk memperkasakan akidah. Sebagai ulama perlu ada hikmah dan bijaksana. Jangan terikat dengan satu teknikal. Yang teknikal itu hanya bersifat wasilah. Okey? Hanya bersifat apa? Wasilah. Jadi kalaulah orang awam itu dengan menakalkan perkataan ulama dan tokoh yang dia kagumi, sudah cukup untuk mengiqna'kan dia, memuaskan kedahagaan jiwa dia. Dah cukup dah, dia ni dah cukup dah. Macam ni pun dah cukup untuk dia itminan. Bas, memadai. Apa dia? Ia sudah memadai. Bahkan kadang-kadang kalau kita pergi angkat syubhat-syubhat, daripada dia tak keliru, dia jadi keliru. Daripada apa? Dia mula-mula tak keliru, kemudian dia pula jadi keliru. Nanti di hujung kitab ni Syekh Saif Oda ada buat satu point, bercakaplah dengan orang berdasarkan kadar akal mereka. Berdasarkan apa? Kadar akal mereka. Tetapi ilmu kalam adalah fardu kifayah dipelajari. Sebab memang ada orang tak cukup dengan khitabiyah, tak boleh. Dia nak konkret. Contohnya orang yang otak saintifik, dia tak boleh perkataan-perkataan macam tu, tak lah. Maka kita ada bekalnya. Sebab itu mempelajari ilmu kalam ini dengan hujah-hujah mutakallimin adalah apa? Adalah hukumnya fardu kifayah. Dan dari sudut inilah Al-Imam Al-Ghazali telah mengkritik orang yang belajar kalam ataupun mutakallimin pada zaman dia. Seolah-olah akidah itu hanya boleh datang dengan ilmu kalam. Kena faham betul-betul. Ilmu kalam ni bukan tauhid. Ilmu kalam ni mengisbatkan tauhid. Saya dah sebut semalam, dia ada akidah, dia ada ilmu kalam. Dia ada apa? Dia ada akidah, dia ada ilmu kalam. Kena pelajari, kan? Kalau
mengajar akidah ni ada dua cara. Ini saya baca faedah ini dalam mukaddimah kitab akidah karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Aqidatul Islam. Jadi pengarang itu kalau tak silap Alawi bin Tahir Al-Haddad yang tulis mukaddimah itu. Beliau mengatakan menancapkan, memperkukuhkan akidah ini pada orang awam. Ini asatizah kena ambil tambih. Ada dua cara. Ada apa? Ada dua cara. Pertama dengan jalan talqin. Pertama apa? Dengan jalan talqin. Dengan jalan apa? Talqin. Talqin ni apa maksudnya? Talqin ni maksudnya adalah sardul aqaid. Sardul aqaid. Menyebut akidah-akidah, sebutnya. Apa maksud sebut akidah? Kita sebutlah Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, tanpa kita datangkan hujah-hujah yang akli. Kalau datangkan pun itu dia macam garam pada makanan. Ini salah satu daripada cara menyampaikan akidah. Bahkan ini Dr. Hamzah Al-Bakri yang memang orang berkecimpung dalam ilmu kalam. Kita cakap secara adil, bukan ta'assub. Bukan ta'assub, cakap dengan ilmu. Bukan bila satu tu je yang ada kat benak fikiran kita. Jadi cara menyampaikan akidah dengan jalan talqin ini ataupun khatabiyah yang saya sebutkan tadi, dia adalah jalan Al-Quran. Yang talqin ni yang sebut Alawi bin Tahir Al-Haddad. Sebab itu dalam akidah Islam, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagaimana? Sebut je lah. Sebut. Macam orang tabligh selalu bayan tu. Jangan kita pandang remeh pada apa? Pada cara tabligh dalam bercakap tentang Allah. Itu sebenarnya cara Al-Quran, kan? Cara Al-Quran itu sebenarnya adalah cara Al-Quran. Kita sebutnya. Sebab itu ceritakan kebesaran Allah. Tapi yang diceritakan tu kena betul lah. Sebab itu kena tahu apa akidah yang betul. Tapi untuk delivery, antaranya dengan talqin. Jadi sebab itu ilmu kalam ni, Imam Ghazali tulis kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Kenapa Imam Ghazali tulis itu? Sebab beliau faham setiap kalam itu ada maqam dia. Setiap kalam itu ada apa? Ada maqam dia. Jadi salah satunya adalah menyebutnya Allah Maha Berkuasa. Itu kan akidah. Allah Maha Melihat. Allah itu Esa. Tiada seperti Allah. Allah itu Qadim. Tiada sebelum Allah. Allah kekal, tidak akan binasa. Sebut je, sebut. Untuk anak-anak sebut je lah. Sebab itu Allah, wujud, qidam, baqa. Itu sebenarnya adalah kaedah talqin. Betul dah tu. Untuk anak-anak yang dibuat ni selama ni betul lah. Allah itu Esa. Allah itu wujud. Sebut sahaja tanpa membangkitkan syubhat. Tanpa. Dalam kaedah tafsirnya kita akan bangkitkan syubhat, kita bagi jawapan. Ini ulama kena belajar. Ulama kena belajar supaya kita tahu jawapan itu. Sebab memang ada orang yang jatuh dalam penyakit tersebut. Ada yang umpamakan ilmu kalam ini macam ubat. Ilmu kalam ni macam seperti ubat. Yang mana kalau ada orang sakit, kita dah ada ready ni. Ulama ni dah ready dengan ubat. Kadang ulama tu yang sakit. Dia sakit sebab apa? Dia terperangkap dalam syubhat. Maka dia ini untuk mengiqna'kan otak dia, untuk memuaskan minda dia, dia tak boleh ni pakai kalam khitab ini, tak boleh. Tak apa, kita ada. Jadi sebab itu yang penting ini, satu orang asatizah dia perlu ada ilmu hikmah. Hikmah ni wa ma utitum. Apa tu ayat wa ma minal ilmi la qalilah, tu ilm kan?
tentang hikmah. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Jadi ini yang berlaku kadang-kadang masalah pada orang yang belajar asatiza. Dia ada ilmu tapi dia tak ada ilmu hikmah. Penyampaian dia itu tidak sampai kepada hikmah. Jadi dia tidak boleh membumikan ilmu itu. Ilmu itu dia hanya bersifat berlegar pada akademik, tetapi dia tak boleh membumikan. Dia tidak boleh apa? Membumikannya sehingga sampaikan kepada awam. Panjang kita bercerita tentang perkara ini. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Selalu kita sebut ada beza tentang isi kitab dan ketika kita delivery dan sampaikan kepada orang awam. Panjang. Benda itu perlu kepada tajribah, duduk dengan masyarakat, melihat. Bukan kita keluarkan hukum je, kafir, sesat, kutuk, kenapa tak belajar itu, kenapa tak belajar ini. Jadi kadang-kadang perkara itu. Satu poin lagi Dr. Hamzah Bakri menyebutkan. Dia kata kadang-kadang orang yang bercakap dengan kalam burhan ini, ataupun orang yang bercakap dengan jargon ini, menyulitkan penyampaian dengan menggunakan bahasa-bahasa bombastik, bahasa-bahasa jargon. Ini Dr. Hamzah, saya suka ayat itu. Beliau kata sebenarnya kadang-kadang puncanya adalah syahwat khafiyah. Sebenarnya benda tu dia bukan, kalau betul kamu nak menyampaikan dakwah, kamu nak orang berubah, kamu kena ada tajdid pada khitab. Kamu kena ada tajdid pada khitab. Bukan syok sendiri penyampaian dengan bahasa-bahasa jargon dan bombastik, tetapi tidak sampai kepada maksud. Maksudnya nak ubah orang awam kan. Kalau ubah orang awam dengan bahasa simple, pas. Tapi kalau digunakan juga dengan bombastik, maka Syekh kata sebenarnya dia sedang memuaskan syahwat dia je. Bukan maksud untuk orang pun. Dia apa? Dia memuaskan syahwat dia. Syahwat nak bagi orang tengok dia orang berbahasa. Bukan maksud nak bagi orang berubah pun. Betul tak? Kalau kita memang maksud supaya orang itu faham, mestilah hikmah akan mengajar kita bagaimana cara tutur bicara. Ini berpunca orang yang duduk dalam dunia akademik, duduk dalam pejabatnya, tidak duduk dalam masyarakat. Dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi macam tu. Dia kerja je mengarah. Dia nak paksa orang. Dia tak pernah duduk dalam masyarakat dengan erti kata tidak duduk dalam dunia tarbiyah. Tidak duduk dalam dunia tarbiyah awam, tidak duduk dalam masyarakat, maka sebenarnya penyampaian dia itu kalaulah kita perhatikan bersifat kaku. Bersifat kaku. Dia ada beza orang yang tenggelam dengan masyarakat, orang yang tenggelam dalam awam. Dia akan sentiasa mendapat pelajaran baru. Tak boleh cakap macam ni, tak sesuai, kena cakap begini. Ini ilmu yang besar. Ini ilmu yang besar, bukan biasa-biasa punya. Inilah dipanggil perlu. Dan benda ini bukan belajar pakai buku. Dia akan dipelajari dengan bergulumang. Sebab itu saya cakap bukan sebab kita orang tabligh lah, tapi itulah realitinya. Kadang-kadang orang awam je. Dia orang awam. Orang awam saja, tapi dia biasa dengan dakwah. Kita lihat dia mempunyai keupayaan untuk menyampaikan Islam berbanding dengan ahli akademik. Dia orang awam, dia biasa pergi gas, dia biasa jumpa orang tepi jalan. Jadi kalam dia itu lebih menusuk daripada kalam ulama. Betul, sebahagiannya berlaku begitu. Kalam dia itu lebih, orang kata munasabah, lebih mudah hadam, bahkan mengesan kepada jiwa berbanding kalam ahli akademik. Sebab dia dah tenggelam dah tahu dah khitab begitu, khitab begini.
Dia punya kalam lebih menusuk daripada kalam ahli akademik. Akademik sibuk dengan istilah dia, sibuk dengan gaya dia, bercakap, benda yang bercakap itu betul, tetapi uslubnya salah, kan? Uslubnya salah. Maka oleh kerana itu, ini satu sisi yang sangat penting yang dileteri pada pagi ini. Minta maaf lah, dia bila sampai satu poin yang beleter tu, dia akan jadi macam tu lah. Minta maaf asatizah atas leteran pada pagi ini. Kita sambung. Kenapa saya sebut panjang-panjang tu? Sebab dalam buku ni sebenarnya Dr. Saifuddin ni dia tak guna betul-betul dalam buku ni. Beliau ini tak guna betul-betul pengujahan macam mantik, tak guna betul-betul. Sebab di sini beliau menggunakan uslub khitabiyah ni banyak. Dalam kitab ini, itu yang saya maksudkan. Kenapa saya sebut tadi, uslub buku ni dia belum betul-betul ilmu kalam yang betul-betul. Tapi kita kenalkan dulu. Kalau baca terus kitab Saifuddin yang atas tu tak faham. Jadi kita belajar dengan kaedah ni dulu. Sebab tu beliau tidak betul-betul bercakap segi teknikal kalam. Kita belum masuk lagi, kan? Tengok kaedah ni. Sebab dia lebih banyak nak menyampaikan kepada orang awam. Orang awam. Jadi kita pun dapat belajar. Di sini kaedah yang Dr. Saifuddin bawa ialah menakalkan perkataan ulama. Cuba tengok, beliau kata, Kemudian kami akan susuli dengan menakalkan perkataan sebahagian ulama supaya tenang hati orang yang rasa ragu-ragu. Kerana sesungguhnya manusia apabila dia melihat perkataan ahli ilmu, dia akan tenang. Nampak tak? Ini khitabiyah ni. Maksudnya orang awam ni kadang kita petiklah nama ustaz yang dia percaya, ustaz yang bagi dia tokoh, ustaz tu bagi dia kalau cakap tak mungkin salah, dan ustaz tu cakap yang betul. Kita cakap ustaz ni kata begitu. Dah cukup dah untuk orang awam ni. Sebahagian orang yang ragu-ragu, memadai kita nakal dia perkataan ulama, bas sudah tenang dah hati dia. Nampak tak? Jadi maknanya uslub di sini khitabiyah dalam kitab ini. Wala yajuzu an yaqula amatun nas, dan tidak boleh kebanyakan manusia kata nahnu rijal wa hum rijal fanajtahidu kama ijtahadu. Tak bolehlah masyarakat ataupun orang awam bila kita sampaikan perkataan ulama, tak boleh dikata kita pun rijal, mereka pun rijal. Seperti mana mereka boleh ijtihad, kami pun nak ijtihad juga. Maka kita kata ini ayat ni pun ni mughalatah dipanggil mughalatah. Dalam pengujahan dipanggil mughalatah. Kita kata mereka berijtihad, yang ulama yang mujtahid ni, mereka berijtihad bukan sebab mereka lelaki. Kerana perempuan boleh juga berijtihad. Mereka berijtihad bukan sebab dia lelaki. Kalau ustaz saya yang ngajar tauhid ni, Syekh Darwish kat Yaman, dia selalu sebut joke ni, haula yaqulun nahnu rijal wa nahnu rijal. Naam, antum wa haula'i rijal. Rijal min haisul alah. Memang betul, mereka lelaki, kamu pun lelaki. Tapi kamu sama dengan mereka dari segi lelaki tu, dari segi alatnya sama, butir sama. Butir je sama. Betul lah lelaki, jantinanya sama. Tapi ilmu tak sama. Butir sama, jantina sama, tetapi ilmu tak sama. Hum rijal wa nahnu rijal. Ulang-ulang perkataan tu. Bahkan mereka melakukan yang demikian itu sebab mereka ulama, bukan sebab mereka itu berjantina lelaki. Dengan makna bahawasanya
bagi ijtihad itu ada syarat-syarat yang bukan semua orang mampu untuk menghasilkannya. Ataupun apabila mampu, ia hanyalah selepas usaha dan kepayahan yang besar. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk kembali kepada ahli ilmu. Sekiranya kita tidak tahu, seperti mana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kalam Khattabi, tapi bermanfaat untuk awam. Qala Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa hadhihi al-ayatu minal muhkamati التي ترد إليها المتشابهات. قال الإمام البيهقي لما أراد الله سبحانه أن ينفي التشبيه على آكد ما يكون من النفي جمع في قراءتنا بين حروف التشبيه واسم التشبيه حتى يكون النفي مؤكدا على المبالغة. Okey, kita kembali balik kepada kaedah. Jadi bila kita belajar ni, kita kena belajar ikut susunan. Saya dah ulang banyak kali kenapa takwil dibuat. Kerana ayat-ayat sifat ni ayat-ayat yang muhtamal. Dia kaedah dia, ayat-ayat yang muhtamal, kalau dia bertentangan dengan benda yang qat'i, benda yang muhkamat, maka perlu ditakwilkan. Ayat yang muhkamat ni adalah ayat laisa kamitslihi syai'. Itu ayat yang muhkam. Ayat istawa 'alal 'arsy, yadullah fawqa aydihim. Ayat-ayat itu muhtamal. Jadi bila dia muhtamal, kena pastikan tafsiran dia tidak bertentangan dengan ayat yang muhkam dan qat'i, iaitu laisa kamitslihi syai'. Itu kena faham betul-betul. Jangan terpengaruh dengan orang yang mana memburukkan takwil. Sesungguhnya Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini ayat ini termasuk ayat muhkamat yang dikembali. Tengok poin ni, allati turaddu ilaihal mutasyabihat, yang dikembalikan kepadanya ayat-ayat mutasyabihat. Ini pun satu bab juga. Salah satu daripada cara Ibni Taimiyah berhujah. Beliau berhujah, beliau mengatakan dalam ayat-ayat sifat ni bukan ayat-ayat mutasyabihat. Senang tu. Cara pelepas dia, ayat-ayat sifat ni bukan ayat mutasyabihat, ayat jelas. Jelas. Jelas macam yang sebutlah. Apa yang nak tak fahamnya? Bila disebut yad tu yad lah. Bila sebut ain tu ain lah. Jadi kita kena faham tu, cara berhujah tu, dan kita tahu apa jawapan dia. Telah berkata oleh Imam Baihaqi. Tengok ni apa Imam Baihaqi kata dalam kitab dia Al-Asma' was Sifat. Jadi ada kitab yang bagus. Nama-nama kitab yang saya sebutkan tu kita usahakan. Jadi antara kitab yang mana yang berkaitan dengan Asy'ariyah ini tapi oleh ahli hadis, bagus, dibawa riwayat-riwayat bersanad. Dapatkan Al-Asma' wa Sifat Imam Baihaqi yang ditakdimkan, ditulis mukaddimahnya oleh Syekh Zahid Al-Kausari. Beli yang tu bagus. Iaitu dia bagus dari segi apa? Iaitu dia bagus daripada segi bagaimana ahlul hadis, ahlul riwayah yang mana bermazhab Asy'ari mendatangkan riwayat-riwayat. Nak menunjukkan kita ni bukan akli sahaja, kita pun ada riwayat juga. Jadi apa kata Al-Imam Baihaqi? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menafikan, ketika Allah mahu menafikan tasbih daripada dirinya dengan jalan yang paling tegas, dengan jalan penafian yang paling tegas, telah menghimpun ia dalam Quran kita, dalam bacaan kita. Jadi dalam bacaan kita daripada ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin menjelaskan penafian secara tegas dan mutlak, bahawasanya dia tidak menyerupai dengan makhluk,
maka telah menghimpunkan di antara huruf tasbih dengan isim tasbih. Nak menjelaskan penafian itu begitu jitu dan begitu tegas. Laisa ka ni huruf tasbih, mislihi isim tasbih, telah dikumpulkan sekali untuk merealisasikan apa? Penafian secara jelas dan secara muakkad. Sehingga jadilah penafian itu ditegaskan secara mubalaghah, dikuatkan secara tegas, secara bersungguh-sungguh. Warawal Baihaqi bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla kadzabani banu Adam wa lam yanbaghi lahu an yukadzibani kadzabani wa shatamani banu Adam wa lam yanbaghi lahu an yashtumani fa amma takdhibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwala khalqihi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana Allahu al-ahadu samadu lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. وروى البيهقي بسند عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال إن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له شبه ولا عدل ليس كمثله شيء. Ini dibawa. Kita baca terjemahannya mudah aja. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursinya, anak Adam telah mendustakan aku dan tidak sepatutnya dia mendustakan aku. Anak Adam telah mencelaku, sepatutnya dia tidak sepatutnya dia mencelaku. Adapun pendustaannya terhadapku, iaitu kata-katanya dia, iaitu Allah tidak akan mengembalikan aku seperti mana dia memulakan penciptaanku, sedangkan bukanlah awal penciptaan itu lebih mudah ke atasku daripada mengembalikannya, iaitu sama sahaja. Dan adapun celaan dia kepadaku, maka dia berkata Allah mengambil anak, sedangkan aku ialah Allah yang Esa, yang menjadi tempat pergantungan. Aku tidak beranak dan aku tidak diberanakkan, dan tiada sekutu, seorang pun sekutu bagiku. Telah meriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dengan sanadnya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, sesungguhnya orang musyrikin telah berkata, wahai Muhammad, sifatkanlah, terangkanlah kepada kami Tuhanmu. Maka Allah Ta'ala telah menurunkan ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Telah berkata oleh Ubay bin Ka'ab, As-Samad adalah yang beranak, yang As-Samad ialah yang tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tiada sekutu baginya, tiada seorang pun yang setara dengannya, tiada baginya penyerupaan dan juga persamaan, tiada sesuatu yang serupa dengannya. Habis. Kita baca sikit lagi, satu lagi. Kita baca perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Qala al-Imam al-Akbar Abu Hanifah fi kitabih al-Wasiyyah, wa nuqirru bi anna Allah Ta'ala 'ala al-'arsy istawa min ghairi an yakuna lahu hajatun wa istiqrarun 'alayhi wa huwa hafizul 'arsy wa ghairi al-'arsy min ghairi ihtiyaj. فنفى الإمام أبو حنيفة أن يكون الله تعالى مستقرا على العرش وملامسا له، بل أمر النص كما جاء فأثبت الاستواء ونزه الله تعالى عن أن يكون استواؤه كاستواء غيره مطلقا.
Tengok apa kata Imam Abu Hanifah. Dia antara kitab tauhid yang bagus beli juga, iaitu Al-Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abi Hanifah, yang disyarahkan oleh Mulla Ali Qari. Telah berkata oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Wasiyah, dan kami mengakui bahawasanya Allah itu alal arsy istawa. Ini perkataan Imam Abu Hanifah ni biasa dipetik oleh Mujassimah ataupun kepada golongan mukhalif untuk mengatakan, tengok ni salaf Imam Abu Hanifah pun mengisbatkan. Jadi kena faham perkataan yang sama dinakalkan daripada Al-Imam Abul Hasan Asy'ari pada Ibanah. Jadi kita kena faham, jangan mudah kita terpedaya, kan? Mereka kata, tengok Imam Abu Hanifah kata, kami mengakui Allah itu alal arsy istawa. Imam Abu Hanifah pun kata Allah alal arsy istawa. Inilah cara salaf. Kami mengakui seperti mana yang Quran sebut Allah alal arsy istawa. Ada tak Imam Abu Hanifah kata alal arsy jalasa? Tak ada, kan? Istawa. Iaitu inilah cara salaf mengekalkan perkataan seperti yang disebutkan dalam Quran. Quran kata istawa alal arsy, kita sebut, maka itu tidak bertentangan seperti mana yang dinakalkan dalam Al-Ibanah. Tetapi cuba tengok apa yang beliau tafsirkan. Beliau mengekalkan Al-Quran kata innallaha alal arsy istawa, kita kata begitu. Tetapi kita tidak tafsirkan macam, adapun kamu bukan berpada atas ayat Al-Quran summa stawa alal arsy, bahkan tafsirkan lagi duduk. Bila dah kata alal arsy istawa ay jalasa, jadi bila dia kata jalasa, maka dia masalah. Sedangkan Imam Abu Hanifah kata kami mengakui bahawasanya Allah alal arsy istawa min ghairi, tanpa bahawasanya baginya hajat dan menetap di atasnya. Nampak? Menetap di atasnya, dialah yang menjaga arash, dan selain arash tanpa dia memerlukan kepada arash. Cuba tengok ni, Dr. Said Faudah dia bawa ni. Tengok bagaimana penyelewengan terhadap manuskrip Imam Abu Hanifah. Ada kitab ni kitab Al-Wasiyah, dicetak oleh satu orang muhakkik ni. Tengok dia punya teks dia tu, dia bawa supaya teks itu sesuai. Cuba tengok. Dia bawa teks macam ni, nuqirru bi anna Allah astawa 'alal 'arsy min ghairi an yakuna lahu hajatun wastaqarra 'alaihi. Nampak? Ini pun masalah juga ni, melakukan tasarruf pada kitab ulama. Dalam manuskrip perkataan Al-Imam Abu Hanifah ialah min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarin alaih. Tapi bila dicetak, dia punya lafaz dia min ayyakuna min ghairi an yakuna lahu hajatun wastaqarra alaihi. Dia kata, tengok Imam Abu Hanifah kata Allah ini istawa ala arsh tanpa dia perlu kepada arash, dan dia telah menetap di atas arash. Sedangkan teks sebenarnya tanpa dia memerlukan kepada arash dan tanpa dia menetap di atas arash. Tetapi min ghairi istiqrarin itu telah ditukar dengan wastaqarra alaih. Sedangkan muhakkik kitab ini, beliau sendiri telah membawa gambar manuskrip yang apa yang dia pakai, sedangkan manuskrip itu bukan macam yang dia cetak. Ini pun masalah juga. Ini pun termasuk dalam modus operandi, melakukan tasarruf untuk menggambarkan. Al-Imam Abu Hanifah pun mengakui seperti Mujassimah mengatakan Allah itu mendepek, menetap, bersila atas arash.
Maka Al-Imam Abu Hanifah telah menafikan bahawasanya Allah itu menetap di atas arasy dan menyentuhnya. Tapi apa yang Imam Abu Hanifah buat? Bahkan beliau telah memperjalankan nas seperti mana ia datang. Maka Imam Abu Hanifah telah mengisbatkan istiwa dan telah menyucikan Allah daripada apa? Daripada istiwanya Allah sama macam istiwa selain daripada Allah secara mutlak. Secara mutlak. Cukuplah setakat itu saja. Jadi ingat apa yang ingin diasaskan, bahawasanya sebahagian nukilan-nukilan daripada salaf itu, nukilan-nukilan itu telah dibuat tasarruf. Satu lagi tentang riwayat daripada Imam Malik, was-su'alu anhu bid'atun, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Itu pun ada masalah pada riwayat. Jadi mereka tengok Imam Malik pun kata istiwa itu maklum, kaifiyatnya tidak diketahui. Macam betul lah macam yang kami kata, kaifiyat tidak diketahui. Maka ada kitab khas yang membahaskan tentang apakah riwayat yang paling sahih daripada Imam Malik tentang perkataan ini. Adakah wal kaifu ma'lumun ke ataupun ghairu ma'qul? Jadi kita perlu cana tentang riwayat itu, sebab bila kita tidak tahu tentang riwayat yang betul, bila kita dihidangkan dengan kalam-kalam salaf, kita pun kata betul juga. Betul lah apa yang mereka kata tu sama macam salaf kata. Sedangkan riwayat yang dibawa itu sama ada riwayat yang bukan paling sahih, ada riwayat yang lain yang lebih tepat, ataupun memang telah berlaku penyelewengan dan tasarruf pada riwayat tersebut. Maka bila kita sudah tahu apakah cara-caranya, maka kita perlu berada dalam cara yang jelas, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita. Mungkin hari ini kita akan baca lagi sekali, tambah lagi, sebab hari ini kurang baca sebab letih panjangnya. Jadi untuk yang idahud dalil itu dah habis. Sekarang ni saya baca petikan daripada kalam Ibnu Jauzi daripada kitab Daf'u Syubhat Tashbih. Jadi ambil peluang dulu untuk cari kitab tu. Dia satu muka surat, dua muka surat je kita nak baca. Tapi dapatkanlah dulu. Sementara tu kita akan ambil masa itu untuk baca Al-Farqul Azim. Al-Farqul Azim. Dan insya-Allah esok kita akan memulakan daurah kita membaca kitab Mishkat daripada bab haji. 9:30 malam sampai pukul berapa? 11. Ini PKP nak habis ni, mujahadah ni. Asatizah nak duduk kan. PKP nak habis, nanti kuliah kat masjid pun dah buka. Jalan pun dah berjalan dah. Tak apalah. Kita sebab kita memang mengambil peluang daripada bulan Syawal, nak masuk dah bulan haji. Bulan Syawal itu sendiri bulan haji. Jadi kita belajar hadis Nabi berkaitan dengan bab haji, dan kita jadikannya wasilah. Semoga Allah memudahkan kita untuk pergi mengerjakan haji. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Jadi untuk Farqul Azim kita sambung nanti pukul 3.30. Sambung nanti insya-Allah pukul jam 3.30 insya-Allah. Kecuali kalau ada perubahan akan dimaklumkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa, Allah hanya senya tempat bergantungan. Lam yalid, tidak beranak ia, walam yulad, tidak diperanakkan ia,
wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.